Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang saya hormati, syukur kehadrat SWT pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah tengah hari bulanan anjuran Surau Embeng, Jalan Raja Chulan, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jol, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita masih lagi di dalam bab yang ketiga. Kita sampai ke muka surat 52, iaitu kalau lihat di muka surat 50, permulaan bab yang ketiga diberi tajuk oleh Al-Fadhil Ustaz Mahathir hafizahullah ta'ala, bentuk ibadah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita refresh sedikit ingatan kita tentang perbincangan ini. Soalan, apakah bentuk ibadah yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawapan, ada dua bentuk ibadah yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang pertama, ibadah yang terikat. Kalau disebut ibadah mahdah, tapi saya lebih prefer menggunakan istilah ibadah muqayyadah, maknanya diikat. Diikat dengan apa? Diikat dengan waktu atau tempat atau bilangan atau cara atau keadaan tertentu. Berarti ibadah ini apabila diikat dengan perkara-perkara tersebut, tidak boleh kita melakukan berbeza dari ikatan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, yang diikat dengan waktu adalah ibadah solat. Tak boleh kita itu, misalnya sekarang, nanti lepas lunch nanti sibuk rasanya, kita sembahyang zuhur siap-siap lah. Sedangkan sekarang belum masuk waktu zuhur. Kerana kenapa tak boleh? Asalkan solat, apa salahnya? Salah, ya. Kerana solat ini ibadah yang diikat antaranya dengan waktu. Tetapi solat tidak diikat dengan tempat. Berarti bila dah masuk waktu nanti, kita nak solat di Selangor boleh, nak solat di Johor boleh, nak solat di London boleh, ya. Asalkan sudah masuk waktu. Tapi ada juga ibadah yang bukan sahaja diikat dengan waktu, bahkan juga diikat dengan tempat. Seumpama ibadah haji. Ibadah haji dilakukan pada bulan tertentu, pada hari yang tertentu dan di tempat yang tertentu. Yang dinamakan rukun tawaf itu hendaklah di Kaabah, ya. Sa'i antara Safa dan Marwah, ya. Wukuf, ya, mesti di Arafah. Tidak boleh misalnya wukuf di Mina, kerana alasannya Arafah ramai orang. Jadi kalau di Mina tak ramai orang, jadi tak kisahlah. Yang penting kita wukuf. Tak boleh begitu. Kena wukuf itu di Arafah. Kalau wukuf selain dari Arafah, haji itu tidak sah, dan bahkan bila dilakukan dengan sengaja, itu adalah bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang buruk, dalalah, yang sesat. Jadi ada juga ibadah yang diikat dengan bilangan, seperti ibadah solat,
ada bilangan rakaatnya. Jadi kalau orang kata, ustaz kata asalkan baik boleh buat, kenapa tak kita sembahyang subuh 4 rakaat? Jadi orang yang bertanya itu dia mungkin kurang faham bahawa yang dimaksudkan asalkan baik boleh buat adalah asalkan baik dari segi hukum syarak. Bukan asal baik menggunakan akal fikiran atau hawa nafsu kita semata-mata. Mungkin akal fikiran dan nafsu kita mengatakan kalau subuh 2 rakaat pun sudah baik, kalau 4 tentu lebih baik lagi. Tidak, kerana ibadah solat diikat dengan bilangan ataupun tawaf misalnya 7 pusingan, itu tidak boleh kita tambah atau tidak boleh kita kurangkan. Ada juga yang diikat dengan cara ya. Misalnya sembahyang ada caranya. Bagi orang yang mampu dia kena berdiri. Dia tak boleh sembahyang fardu secara duduk. Dia kena berdiri. Kalau tak mampu, itu sebab tak mampu diberi keringanan. Tapi kalau mampu, tak boleh. Dan dia bila solat, dia berdiri, ya, baca Fatihah, kemudian dia akan rokok. Tak boleh. Misalnya dia lepas baca Fatihah, aku dah boring lah asyik lepas Fatihah rokok. Aku sekali ni solat, aku nak lepas Fatihah je, aku nak terus sujud. Tak boleh. Kerana ada cara dia. Dan ada keadaan, misalnya ibadah solat hendaklah dilakukan dalam keadaan menghadap kiblat. Berarti kalau kita sengaja ya, kita solat tidak menghadap kiblat, solat kita tidak sah. Dan perbuatan kita itu berdosa kerana melanggar apa yang telah diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu antaranya kena menghadap kiblat, kena dalam keadaan menutup aurat, bahkan kena dalam keadaan suci dari hadas ya, maknanya ada wudu, tidak kita kalau sudah berjunub, sudah mandi wajib, suci dari hadas. Kalau tidak sah ya. Jadi berbeza kalau ibadah itu tidak terikat dengan waktu, tempat, bilangan, cara atau keadaan. Ini jenis yang kedua. Ibadah, ya, ibadah juga. Kita buat itu untuk menghampirkan diri kepada Allah, untuk dapat pahala, untuk dapat ridha Allah. Tetapi jenisnya tidak terikat. Sebagai contoh, termasuk dalam ibadah yang jenis tidak terikat adalah ibadah zikir, zikrullah, ibadah solawat, ibadah doa, ya, ibadah bahkan tilawatul Quran secara umumnya tidak diikat. Apa maksud tidak diikat? Kita ambil contoh zikir. Tadi kita kata dengan waktu. Nak berzikir bila-bila boleh. Pagi boleh, petang boleh. Dia bukan sekarang sudah masuk waktu berzikir. Jangan berzikir, belum masuk waktu lagi. Tidak. Dia ada keluasan. Dengan kita tidak menafikan lah ya. Ada zikir-zikir yang dikaitkan dengan misalnya ini zikir lepas solat, ini zikir ketika mendengar musibah, ya, ini zikir ketika mendapat nikmat. Itu kita tidak nafikan lah, dilakukanlah zikir-zikir tersebut. Tapi tidak sampai menyempitkan waktu zikir itu kepada waktu tertentu, dan juga tidak diikat dengan tempat tertentu. Sebagaimana ibadah haji tadi, kan tidak sah ya kalau seorang tu misalnya wukuf bukan di Arafah. Tapi kalau ibadah zikir, boleh saja nak berzikir di Arafah, nak berzikir di Makkah, nak berzikir di Madinah, nak berzikir di Kuala Lumpur, nak berzikir di rumah, nak berzikir di kedai, nak berzikir di tepi padang, nak berzikir ya dalam kereta. Tidak ada satu ikatan yang memistikan kalau zikir itu mesti dilakukan pada tempat yang tertentu. Dan juga tidak ditetapkan bilangan yang tertentu. Sudah masuk waktu solat fardu zuhur, saya berhenti sejenak untuk memberi laluan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن محمد أشهد أن ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita sambung lagi perbincangan kita kembali kepada jenis ibadah yang kedua, iaitu yang tidak terikat, ibadah ghairu muqayyadah, seperti itu ibadah zikir, ya. Tidak ditetapkan waktunya, tidak ditetapkan juga tempatnya. Berarti kita boleh berzikir di mana-mana tempat yang sesuai, di rumah, di masjid, di surau, di sekolah, di dalam kereta, ya. Dan juga bilangannya juga tidak ditetapkan, ya. Orang itu boleh berzikir mengikut kemampuan masing-masing, dengan tidak menafikan yang mana zikir yang telah disebut oleh Rasulullah SAW bilangan yang tertentu, misalnya selepas daripada solat subuh, lepas daripada solat maghrib, kita berzikir dengan menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan sebanyak 10 kali akan dikurniakan 10 kebaikan, akan dihapuskan 10 kejahatan, ya, akan dinaikkan 10 darajah, ya, akan dijadikan perisai dari syaitan. Ada juga menyebut selepas daripada solat subuh dan selepas daripada solat maghrib, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhkanlah kami ataupun saya dari api neraka, itu sebanyak 7 kali. Maka sekiranya ditakdirkan, lepas sembahyang maghrib, sebut begitu 7 kali, meninggal pada waktu malam, tidak akan masuk ke dalam neraka. Dan menyebut Allah majini minan nar 7 kali selepas daripada solat subuh, ditakdirkan meninggal pada waktu siang, juga tidak akan masuk ke dalam neraka. Jadi yang mana Nabi SAW telah meletakkan suatu bilangan, lebih-lebih lagi dikaitkan dengan fadilat tertentu, maka itu kita usahakan untuk melakukan zikir tersebut mengikut bilangan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan moga-moga kita itu mendapat fadilat yang dijanjikan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau tidak ada bilangan yang disebut
oleh Nabi SAW, tidak disebut 33, 33, 33, tidak disebut misalnya 10 kali, tidak disebut misalnya 7 kali, maka itu kita ada keluasan, ada kelonggaran untuk melakukan mengikut bilangan yang sesuai dengan kemampuan kita. Begitu juga cara ya. Kalau tadi kita kata sembahyang mesti dengan cara berdiri, kecuali kalau untuk orang yang uzur sembahyang fardu, dia kena salat berdiri, kecuali kalau dia tak mampu berdiri. Tetapi kalau zikir tak ada masalah. Kalaupun kita mampu berdiri, kita lebih selesa zikir duduk, silakan. Ada orang mungkin dia nak rehat tapi dia tak mahu tinggalkan zikir, maka dia zikir sambil berbaring, tak ada masalah. Sambil berjalan, sambil berlari. Sebab itu yang orang katakan zikir menari itu sebenarnya zikir dalam keadaan menggerak-gerakkan badan, ya. Tidak ada satu ketetapan mesti zikir tegak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tegak macam itu saja. Boleh saja orang itu dengan menggerakkan badan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi bagi yang melakukannya secara berdiri, mungkin bagi yang tak biasa lihat, bila dia menggerakkan badan itu, itulah mereka istilahkan sebagai zikir menari. Jadi ini masih lagi dibenarkan kerana zikir tidak mesti dalam keadaan statik, tidak bergerak, tidak boleh menggoyangkan badan. Dia tak sama kalau solat. Solat kan kalau kita gerak banyak-banyak tu kan boleh bawa kepada batal solat kita. Kerana ibadah solat tu dia ada ikatan je, tak boleh bergerak lebih pada berapa kali berturut-turut. Itu ada dia punya peraturan dia. Tapi kalau zikir tidak, ya. Caranya tu ada kebebasan. In fact, seboleh-bolehnya kita itu dalam segenap keadaan, kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu Taala. Begitu juga keadaan itu dalam keadaan suci dari hadas, kita berzikir dia bagus. Tapi orang yang tak ada wuduk pun tidak dilarang berzikir. Tak kata zikir kamu tidak sah kerana kamu tidak ada wuduk. Tidak demikian. Zikir dalam keadaan menghadap kiblat, ia bagus. Ya, tapi kalau zikir dalam keadaan tidak menghadap kiblat juga tidak ada masalah. Begitu juga zikir dalam keadaan yang suci dari hadas atau tak suci dari hadas, kedua-duanya dibolehkan. Jadi bila orang tak faham, bila kita misalnya bila orang komplain kata dia ni kenapa selawat selang-selang tarawih ni tak ada pun dalil kata Nabi SAW buat atau tak ada pun Nabi SAW suruh. Jadi kita jawab, iyalah, tapi tak ada pula dalil yang melarang. Jadi kadang-kadang mereka akan mengkritik, mereka akan kata, oh, kalau kamu pakai kaedah asalkan tak ada dalil melarang boleh buat, macam tu bolehlah kita reka-rekakan ibadah sendiri. Misalnya kita reka ibadah pada waktu matahari tegak di kepala, kita tu hendaklah keluar dari rumah dan kita misalnya membuat 5 pusingan sebagai beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bolehlah kita buat ibadah macam itu misalnya, kerana kamu kata asalkan tidak ada larangan. Tak ada pun larangan. Nabi SAW kata tak boleh keluar dari rumah waktu tengah hari, tak boleh membuat 5 pusingan. Jadi kalau ikut teori kamu yang mengatakan asalkan tiada larangan kita boleh buat, macam tu macam-macam jenis ibadah lah orang boleh reka. Ini orang yang tak faham apa yang sebenarnya dimaksudkan. Apa yang dimaksudkan adalah sekarang ini ibadah tu telah ada, bukan ibadah tu direka-reka macam yang diberi gambaran tadi. Misalnya buat 5 pusingan pada waktu matahari tegak atas kepala sebagai satu bentuk ibadah kepada Allah. Iaitu kita setuju itu bid'ah yang sayyi'ah dalalah, mereka-reka satu ibadah yang demikian. Tetapi yang kita maksudkan, selagi mana tidak ada larangan, boleh kita lakukan. Benda itu sudah ada suruhan asalnya. Misalnya selawat itu dah ada dalil dia yang menuntut kita itu memperbanyakkan selawat. Jadi bila kita dituntut memperbanyakkan selawat, antara waktu yang kita boleh lakukan selawat adalah pada waktu selang-selang tarawih. Jadi kalau kamu nak komplain, kamu nak larang, kamu yang kena datangkan dalil. Selagi mana tidak ada dalil, tak ada masalah untuk kita lakukan. Tidak ada dalil yang melarang. Bukan berarti bila kita kata as long as tidak ada dalil yang melarang kita boleh lakukan, itu berarti kita akan reka satu total ibadah baru macam contoh yang diberikan tadi. Tidak. Ibadah tu dah ada.
Tapi dia ibadah yang jenis tidak diikat. Jadi bawa dalil berzikir la ilaha illallah 1000 kali pagi, 1000 kali petang. Mana dalil? Ya, tidak ada dalil yang melarang juga. Kalau pasalkan tidak ada dalil melarang, bolehlah kita reka ibadah. Ya, zikir bukan rekaan. Zikir memang sudah sabit sebagai ibadah. Sekarang ni kamu yang seolah-olah nak mempertikaikan kalau orang tu mengamalkan zikir 1000 kali waktu pagi dan mengamalkan zikir 1000 kali waktu petang, kamu seolah-olah nak mempertikaikan, maka yang tu yang kita kata tak ada larangan. Tak ada larangan untuk seseorang itu berzikir 1000 kali. Memang betul pun. Tidak ada larangan untuk seseorang itu berzikir 2000 kali. Memang betul pun. Sebab zikir itu asalnya telah dituntut. Dan zikir ini adalah ibadah yang tidak diikat. Tiba-tiba kamu nak ikat. Seolah-olah kamu nak kata, okey, zikir boleh, tapi tak boleh 1000 kali pagi, 1000 kali petang, macam tu tak boleh. Yang tu yang kita tanya, mana dalil? Tidak ada dalil larangan, kenapa kamu melarang? Sedangkan asalnya sudah disuruh. Jadi harap faham. Sebab saya lihat kadang-kadang yang ada PhD pun masih gagal faham benda-benda yang simple macam ini. Dia kata, kalau asalkan tak ada larangan boleh buat, maknanya nanti orang akan mereka macam-macam bentuk ibadah lah sebab tak ada larangan. Bukan begitu. Yang kita maksudkan, asalkan tidak ada larangan itu adalah perkara itu memang sudah dibenarkan, dibolehkan atau dianjurkan, dan kita melakukan dengan bilangan tertentu, dengan di tempat tertentu, pada masa tertentu. Itu selagi mana tidak ada larangan, ia boleh. Misalnya tadi kita kata zikir misalnya. Kita boleh buat di mana-mana. Tapi takkanlah kita nak berzikir dalam tempat seperti tandas misalnya. Masuk tandas, tempat buang air besar tu, kita pergi berzikir kat situ. Itu dah tak boleh. Kerana itu tempat yang tak sepatutnya kita melakukan zikrullah. Dengan lisan lah, dalam hati itu kita ingat Allah itu, di mana-mana pun kita kena sentiasa ingat Allah. Atau di dalam tandas sekalipun. Tapi untuk kita masuk ke dalam tandas dan kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah dalam tandas macam itu. Itu sebab ada larangannya. Tapi kalau sampai nak minta dalil, mana dalil berzikir di stadium, mana dalil berzikir di dalam dewan, mana dalil berzikir di masjid misalnya, tak perlu. Kamu yang nak melarang, tak boleh zikir dekat stadium. Sila bawa dalil. Dalam hadis mana Nabi SAW misalnya melarang kita berzikir di satu ruang yang lapang macam itu. So, selagi mana tidak ada larangan, bolehlah orang itu lakukan. Kerana dia termasuk dalam ibadah yang tidak diikat. Jadi kita harap dengan penerangan sebegini, kekeliruan itu dapat dihilangkan. Tapi nak hilangkan kekeliruan ni kena ada kesungguhan lah untuk faham. Kalau memang kamu rasa kamu sahaja yang betul, orang lain ni semuanya adalah ahlul bid'ah dan sebagainya, itu agak susah ya untuk faham. Baik, soalan di muka surat 52. Bolehkah mengurangkan atau menambah sesuatu pada ibadah? Jawapan hendaklah dilihat dalam beberapa segi. Nak kurangkan ataupun kita nak tambah lagi, boleh ke tak boleh? Kena lihat, dia bukan as simple as boleh atau as simple as tak boleh, bukan. Kita kena tengok perincian dia. Kalau pengurangan, maka haram. Sebab syarak dah tetapkan, kita buat kurang. Tapi kalau syarak tidak tetapkan, berapakah bilangannya, berapakah jumlahnya, dan maknanya tidak timbullah isu pengurangan. Pengurangan ni kan kita buat kurang daripada yang ditetapkan. Berarti kalau syarak dah tetapkan, kita kurangkan, itu haram. Kecuali syarak sendiri memberi kelonggaran. Macam ditetapkan sembahyang zuhur 4 rakaat. Kita kata tak maulah, banyak sangatlah zuhur 4 rakaat, aku nak sembahyang 1 rakaat saja, aku nak sembahyang 2 rakaat saja, itu tak boleh. Tapi kalau syarak yang sendiri memberi kelonggaran, misalnya kita dalam keadaan musafir, lalu kita buat solat itu secara qasar, zuhur sepatutnya 4, kita qasar, kita pendekkan menjadi 2, itu boleh, kerana syarak sendiri membenarkan. Contoh, mengurangkan rakaat zuhur menjadi 3. Mengurangkan bilangan hari puasa. Kita tak mahu puasa penuh lah. Kita puasa 20 hari, lepas tu kita raya. Itu tak boleh. Mengurangkan bilangan pusingan tawaf. Cukuplah tawaf 3 kali, janji tawaf. Tak boleh. Dia 7 kali. Mengurangkan bilangan melontar jamrah. Mengurangkan rukun dan solat dan lain-lain. Ini hukumnya adalah haram. So, secara ringkasnya, kalau syarak telah tetapkan bilangan tertentu, sengaja kita itu melakukan dengan bilangan yang kurang adalah haram, dilarang. Baik, sementara kalau penambahan, tadi kalau kurang, sekarang kita tambah. Syarak tetapkan takat tu,
kita buat lebih lagi. Syarak tetapkan sembahyang subuh 2 rakaat, kita buat 4 rakaat misalnya. Boleh ke tak boleh? Itu ada perinciannya. Iaitu kalau penambahan dalam ibadah, maka itu dilarang sama sekali. Contohnya menambah rukuk dan sujud, menambah rakaat dengan sengaja. Jadi buat solat subuh 4 rakaat tu tak baik. Kerana dia penambahan dalam bentuk ibadah tu. Ibadah sepatutnya 2 rakaat jadi 4. Tak boleh. Tapi kalau penambahan ke atas ibadah, dia terbahagi 2. Ada yang dilarang juga, ada yang tidak dilarang. Maknanya, contoh yang dilarang, menambah solat sunat yang mutlak, yang tidak ada sebab-sebab. Selepas kita selesai sembahyang subuh, kita saja sembahyang sunat 2 rakaat. Selepas kita selesai solat asar, kita sengaja buat solat sunat. Itu dilarang. Atau dan menambah lagi satu solat wajib atau 2 atau 3, ini contohlah. Jarang kita nak jumpa orang nak tambah, yang ada pun kadang dia malas nak buat, yang 5 waktu pun kadang jadi 4, jadi 3 ya. Tapi katalah ada orang ni dia terlampau semangat, dia nak reform, nak berubah, nak hijrah. Dia kata bagi aku solat yang fardu bagi aku ada 10 waktu misalnya, atau ada 6 waktu. Maka penambahan demikian adalah diharamkan ya. Tetapi ada penambahan ke atas ibadah yang tidak dilarang. Misalnya, kita menambah lagi zikir-zikir selain dari yang ma'thur daripada Rasulullah SAW. Jadi zikir yang ma'thur tu jangan kita tinggalkan. Kalau tak cantik lah. Yang Nabi ajar kita tinggal. Yang Nabi tak ajar kita buat. Tapi adakah haram misalnya selepas kita buat apa yang Nabi SAW ajar zikir lepas solat begini, kita ada lagi zikir-zikir lain yang kita tambah, itu tidak dilarang. Ataupun selesai kita tawaf wajib, kita tambah lagi dengan tawaf sunat, itu tidak dilarang. Ataupun kita menambah sesuatu lafaz, misalnya sebelum kita azan kita selawat, kita istighfar, tak ada masalah kerana ia luar daripada azan itu sendiri. Bukan kita ubah lafaz azan, tapi sesuatu yang kita sebut sebelum daripada kita melaungkan azan, ataupun selepas daripada kita melaungkan azan itu. Jadi kalau kita faham yang ini, tidaklah menjadi satu kehairanan sehingga mengatakan bolehlah buat ibadah sendiri, oleh kerana kamu pakai kaedah asalkan tidak ada dalil melarang maka boleh buat, macam tu rosaklah agama, orang reka ibadah sendiri. Bukan. Kena faham maksud asalkan tidak ada dalil melarang itu. Sebenarnya bila sesuatu ibadah tu telah ada, maka bolehlah kita itu melakukan ibadah dalam bentuk yang begini atau begitu, selagi mana tidak ada dalil melarang. Tapi kalau ibadah yang jenis diikat, itu memang kita kena follow exactly lah. Macam ibadah solat ada waktunya, ibadah haji ada tempatnya, ibadah solat, ibadah haji ada caranya, ada keadaannya, itu kena follow. Tapi yang mana ibadah yang tidak diikat, selagi mana tidak ada larangan, maka kita ada kelonggaran, ada keluasan untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Next, insyaAllah kita akan pergi kepada menerangkan apa yang dimaksudkan dengan kaedah al-aslu fil ibadat at-tauqif ya. Asal dalam ibadah adalah terhenti yakni terhenti dari dalil. Ini juga digunakan oleh sebahagian untuk melarang. Dia kata tak boleh selawat selang tarawih itu jangan. Kenapa? Sebab al-aslu fil ibadat at-tauqif. Asal dalam ibadah tu terhenti pada dalil. Jadi selawat itu ibadah. Jadi tak ada pun dalil Nabi suruh selawat selang tarawih. Tidak ada pun dalil Nabi SAW sendiri berselawat selang tarawih. Makanya tak boleh buat. Kita nak terangkan. Kerana itu ada sebenarnya juga adalah salah satu bentuk salah faham terhadap kaedah. Ya, kaedah itu betul. Memang asal dalam ibadah itu terhenti pada dalil. Tapi bukan sebagaimana yang mereka fahami. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.